Baik, PKP 3.0 yang lebih ketat akan berkuat kuasa bermula 25 Mei ini. Namun bagi pihak industri, persoalan tentang industri mana yang perlu dikecilkan tenaga kerja di pejabat dan apa garis panduan masih lagi samar. Dan bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pakar ekonomi yang juga Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sahari. Prof, pertama sekali kita lihat kita ni sudah setahun lebih kita melawan COVID-19. Dah masuk pusingan ketiga PKP kita. Bukankah sepatutnya kita sudah ada satu analisis senario industri mengikut peringkat bergantung kepada tahap keseriusan jangkitan COVID-19 supaya akhirnya nanti kita tahu peringkat satu industri mana yang perlu ditutup, peringkat 5 contohnya industri mana yang perlu ditutup. Tapi ketika ini tidak ada garis panduan tersebut. Baik, Hakim. Ya, memang benar sama sekali. Isu SOP ini menjadi isu hangat dan bukan saja di kalangan pihak umum tapi di antara pihak kerajaan dan juga pemain industri ya. Dan kita memang benar kita telah melalui fasa yang panjang berkaitan dengan SOP ini dan kita kena juga mengambil maklum bahawa SOP ini ada kosnya kepada ekonomi ya, sama ada kos secara langsung kepada kerajaan dalam bentuk penguatkuasaan ataupun enforcement dan juga kos kepada industri kerana SOP yang tidak jelas, SOP yang tidak universal ini mungkin memberi kesan kepada ekonomi dari segi operasi ekonomi, sektor ekonomi dan juga dalam aspek pematuhan SOP itu oleh pihak industri. So dari segi sudut ekonomi ya, penting kalau kita mempunyai satu SOP yang universal, yang jelas, yang mana SOP ini terpakai pada semua industri dan juga mudah diimplementasi dan juga mudah kepada pihak kerajaan untuk memantau. Jadi sehingga sekini kita belum jelas SOP-nya bagaimana di pihak industri ya. Saya kira isu ini juga saya tidak pasti apa yang berlaku sebenarnya ya. Pada pandangan saya, jika kita menggunakan data-data yang ada dengan menggambling data-data daripada pihak KKM berkaitan dengan jangkitan, lokaliti mana, industri mana, pihak individu yang terlibat itu, bersama dengan data-data ekonomi, saya rasa kita dapat satu keadaan yang lebih baik dalam kita untuk merangka satu SOP ataupun sekurang-kurangnya kita dapat maklumat yang lebih awal bagaimanakah bentuk keadaan SOP-nya. Hingga kini kita masih lagi sama dan kita masih lagi bukan sama tapi kita juga masih lagi dalam keadaan berteka-teki SOP-nya bagaimana. Jadi saya kira perkara itu sepatutnya dibuat terlebih dahulu kerana bagi pandangan saya untuk mendapatkan satu SOP yang sustainable ataupun SOP yang mampan pada semua pihak, saya rasa data-data yang sedia ada di pihak KKM dan juga data-data industri, data-data ekonomi itu ada dan boleh diintegrasi untuk mendapatkan satu solusi yang lebih baik. Prof, certainty ataupun kepastian ini merupakan satu faktor yang amat penting sekali terutama untuk perniagaan dan juga pelaburan. Dan dalam keadaan norma baru ketika ini, adakah terlalu sukar untuk kita wujudkan certainty ataupun kepastian ini? Kita lihat negara jiran kita, contohnya Vietnam, sudah berjaya melakukannya. Mengapa, apa yang boleh kita belajar daripada negara yang berjaya menentukan kepastian terutama dari sudut SOP untuk industri ataupun sektor ekonomi mereka? Bila kita cakap tentang kepastian ataupun uncertainty ini, ketidaktentuan ya, kita boleh mengurangkan ketidaktentuan itu ataupun ketidakpastian itu dengan kaedah yang mana kita menggunakan kaedah-kaedah analytical ya, dengan menggunakan, maksud saya kat sini adalah kita ada data dari KKM ya. Saya tidak pasti sejauh mana data KKM ini dicerap ya. Bagi saya ya, kalau pergi analisis, sebab kita nak cuba link antara, nak cuba gabungkan antara aspek kesihatan dan juga aspek kesihatan ekonomi ataupun sektor ekonomi itu. Ya, gini, kalau mungkin kita mengetahui jangkitannya siapa, respondennya siapa, dan kita boleh tahu mereka ni bekerja di mana, lokalitinya di mana, industrinya di mana, pendapatan mereka ni berapa, keadaan sosioekonomi mereka macam bagaimana. Jadi kalau maklumat itu ada, digabungkan dengan maklumat ekonomi dari segi struktur ekonominya pula,
saya kira kita mendapat satu keadaan yang lebih mudah, Hakim, yang mana kita boleh mengetahui sasaran kita bagaimana dan kita mungkin boleh belajar ataupun mendapat sesuatu daripada dengan menganalisis data-data tadi. Itu yang kita perlu gunakan pada ketika ini adalah maklumat data tersebut. Dan kalau kita lihat ya, Hakim, kalau dalam pelaporan harian oleh pihak berwajib, ya, kita hanya melihat kadar kematian dan kadar jangkitan, tapi kita tidak ada laporan harian berapakah industri yang telah ditutup, firma mana yang telah ditutup, berapa banyakkah orang kehilangan pekerjaan, kawasan mana, lokaliti mana, siapa mereka. Jadi maklumat ini bagi saya perlu diterangkan juga supaya kita mendapat satu keadaan yang seimbang, balance antara kesihatan dan juga kesihatan ekonomi. Mungkin tak perlu setiap hari untuk dilaporkan. Mungkin seminggu sekali sudah, bagi saya sudah memadai untuk kita melihat keadaan ataupun kesihatan ekonomi itu. Prof, kita faham industri ini amat berkait rapat dengan rantaian bekalan ekonomi dan seperti Prof sebutkan, kita dihidangkan dengan angka-angka jangkitan COVID-19. Tapi apakah sebenarnya yang menghalang sektor-sektor ekonomi ataupun status ekonomi ini untuk diumumkan secara berkala? Mungkin tidak bersekali dengan pengumuman yang dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan ataupun Menteri Kanan Pertahanan, tapi diumumkan secara berasingan sejurus selepas itu. Apa yang menghalang, yang menyebabkan proses ini sedikit terkebelakang, yang menyebabkan keadaan certainty itu ataupun kepastian itu sukar untuk kita dapat? Saya tidak pasti apakah faktor penghalangnya, Hakim, secara peribadinya, kerana pada pandangan saya tidak nampak ada faktor halangan besar di situ, kerana ketersediaan data dari berbagai agensi yang memantau dan juga yang mencerap data harian berkaitan dengan aktiviti ekonomi termasuklah aspek pekerjaan ada. Jadi cuma perlukan satu, kita menggabungkan ataupun mengintegrasi maklumat-maklumat tersebut dan dipantau dan dianalisis dan dipersembahkan secara bentuk pelaporan. Saya rasa tidak menjadi masalah dan saya tidak pasti juga apakah kekangan utamanya, kerana bagi saya kalau dulu kekangannya data tak ada dan juga ketersediaan data itu tidak ada dan juga akan mungkin mengambil masa yang lama untuk mencerak data. Dan keadaan sekarang ketersediaan data sebahagian besarnya ada dan juga datanya juga bukan ada lagging sampai seminggu, mungkin ada sebahagiannya harian pun ada. Jadi saya pun tak boleh nak bagi jawapan yang konklusif di sini, Hakim, kerana pada pandangan saya ketersediaan data itu ada, jadi kita boleh untuk buat sesuatu. Saya masih ingat dulu semasa saya berada di sebagai sekretariat EAC sekejap selama 3-4 bulan dahulu. Pada ketika itu pihak pejabat EAC ada mengeluarkan data mingguan, tidak saya ataupun data harian yang mereka gabungkan antara maklumat kesihatan, jangkitan COVID dan juga beberapa indikator atau petunjuk ekonomi. Tetapi dia hanya edarkan kepada bentuk edaran pada orang tertentu, tapi tidak ada dibuat pelaporan sebagaimana yang kita bincangkan sekarang ini. Okay. Prof, ringkasnya Prof, apa kesannya secara mikro dan juga makro kepada ekonomi, kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS apabila maklumat mengenai SOP ataupun data-data ini tidak dikongsikan dengan segera, selari ataupun seiring dengan pengumuman prosedur operasi standard yang baharu? Dia berkaitan dengan apa kita bincangkan, uncertainty, ketidakpastian. Ekonomi, kalau kita boleh melihat kepastian tu di depan tu, kita dapat kurangkan ketidakpastian itu adalah lebih baik. Kerana kita boleh merancang hari ini untuk operasi seminggu, 2 minggu atau 3 bulan ke hadapan. Jadi apabila keadaan uncertainty itu berlaku, contoh yang paling mudah ya Hakim, kalau saya sebagai pemain industri, walaupun ada kebarangkalian untuk saya menambah bilangan pekerja untuk disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tambah baik, tetapi disebabkan oleh uncertainty ini saya tidak ambil pekerja. Saya cenderung untuk tidak ambil pekerja kerana saya masih lagi tidak pasti keadaannya bagaimana dan saya hanya mampu tunggu dan lihat keadaannya, sehingga saya betul-betul yakin uncertainty itu dapat dikurangkan, barulah saya boleh ambil pekerja tambahan. Jadi ini akan memberi implikasi kepada aspek pekerjaan yang mana memberi implikasi terus kepada aspek pengangguran itu sendiri.